benda ni boleh buat tak, tapi benda ni berlaku. Zaman sekarang ni lelaki kencing rata-rata kan, berhenti tepi highway tak tahan, dia berhenti je pun. Tak ada pun botol pun boleh jadi kan? Itu tak ada masalah. Sebab apa? Saluran dia senang. Perempuan nak buat botol macam mana? Bersepah tuan-tuan, tak boleh. Jadi benda-benda ni semua. Tapi dia orang kencing merata-rata. Bila tu kencing merata-rata, tempat di mana kawasan tersebut tersembunyi, kawasan perumahan yang didiami oleh binatang, perumahan-perumahan binatang lah, rusuk dan sebagainya, ataupun tempat-tempat yang kita rasa oh ni okey, sebenarnya kemungkinan didiami oleh makhluk yang namanya binatang dan didiami oleh makhluk yang bernama jin. Sebab tu kalau bentan ke, bengkak ke, bisul ke dan sebagainya, dia ada dua benda. Sama ada memang ada penyakit, dan yang kedua memang telah dibantu, orang kata apa, dibalas balik oleh makhluk-makhluk yang namanya jin dan sebagainya. Jadi itu kena ambil kira lah. Elok-elok tandas ada, kat pokok bunga juga dia nak buat. Dan jangan engkau, dan pernah berlaku benda ni tuan-tuan, dia kencing kat lubang tanah. Lubang tanah, benda ni berlaku pada kawan sendirilah kan, pada kawan sendiri. Ialah dia first time datang ke Jordan, datang ke Mesir dan sebagainya, pusing-pusing sampai dia tengok kan, oh ini ada lubang ni, dia tak tahan, tak ada tempat mana ni. Dia kata kau pergi sana. Sekali tengah dia buang tu tuan-tuan, dia jerit. Rupanya apa? Tahu tak apa yang gigitnya tu dog gigit dia punya anu dia tu tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan, dog tu kita nak makan, dia pula yang makan tu pula makan pula dia punya anu dia tu. Tuan-tuan pernah makan dog tak? Dia punya gigi dia tu macam biawak jugalah kan? Dia tapi tak adalah tajam. Dia macam kalau kita sentuh ni sangkutlah tangan kita, kena kat tu, aduh, duduk hospital tuan-tuan. Elok boleh balik lagi 3 hari, balik lagi 2 minggu. Itulah padahnya. Itu asbab-asbab. Jangan main-main rumah kita ke, ada apa-apa ke dan sebagainya. Jangan saja-saja nak macam fireman. Tak boleh. Okay. Dan jangan engkau kencing pada tanah yang keras dan pada tempat yang angin berhembus. Kenapa tak boleh kencing pada tanah yang keras? Sebab sifatnya adalah tidak menyerap, yang mana akan mengakibatkan percikan kepada seluar kita, pakaian kita dan tubuh badan kita, yang menyebabkan kita lepas tu tiba-tiba nak solat, nak wuduk dan sebagainya. Tak boleh. Dan angin yang berhembus, kalau ada sebuah negara yang air terjunnya turun daripada atas, tapi angin terlalu kuat, dia tinggi, angin terlalu kuat, kemudian angin tu tiup sampaikan air terjun tu tuan-tuan, dia memesong. Lepas tu kita duduk situ, sedap. Kalau kopiahnya boleh tercampur dia. Nak try lah sekali, buang air kecil itu tercampur di atas. Tak dapat pergi ISS kat astronomi, nak try buat kat situ pula. Pun tak boleh. Sebab apa? Percikan. Bukan kata begitu, bukan kata semestinya oh dalam Malaysia tak ada ustaz, takkan ada. Jangan. Dan Malaysia kita ni, kita punya rakyat Malaysia ni macam-macam ragam yang akan kita buat. Pergi mana? Tu bangunan Tengku Abdul Rahman tu, dia naik paling tinggi sekali. Agak-agak kalau kat atas tu tak tahan kencing, nak kencing, dia jatuh terus ke dia jatuh bersepai? Fikir nak buat macam tu. Malaysia ni macam-macam kan? Kat offshore, dekat apa orang tu panggil tangki offshore tu lah, kat tengah-tengah laut. Kalau angin tengah monsun dan sebagainya, tandas ada, tak mau, tak apalah, sejuk basah sekali, pergi kat luar hancur pun tak boleh juga. Dia benda Malaysia ni, dia punya imajinasi dia terlalu banyak, menyebabkan mereka boleh buat apa yang disebutkan ni. Kita nak try lah kat Malaysia, ada tak? Nak mengharapkan gunung yang angin tu naik kat Malaysia, tak ada kan? Kerana memelihara akan terpercik, kan dah sebutkan tadi. Dan hendaklah engkau bertekan pada ketika dudukmu di atas yang kiri, dan jangan hendaklah kencing padahal engkau berdiri, melainkan dalam keadaan darurat. Nabi kata kencing dalam keadaan berdiri ni tak boleh, tetapi dalam keadaan darurat maka dibolehkan. Waktu bila? Waktu ketika mana peperangan
dalam keadaan peperangan, ada seorang sahabat Nabi SAW, dia tersusuk panah dia dekat lengan, sehingga dia tak tahan rasa sakit tu sampai terkencing. Maka Nabi kata tetap lari. Kalau kamu tak lari, maka mudarat lebih besar, iaitu nyawa kamu lebih melayang. Jadi Nabi kata lari je boleh. Tapi bukan kata itu menjadi justifikasi boleh kencing berlari. Lari. Begitu juga boleh kencing berdiri. Waktu bila? Waktu keadaan katakanlah kita kena ikat kat pokok ke kan, Zionis kan. Ni imajinasi lah. Saya punya pun imajinasi juga macam-macam. Atau tiang ni imajinasinya diikat. Oh tak tahan nak kencing, takkan nak minta duduk. Zionis memang tak bagi nak duduk-duduk. Kencing je lah kat situ. Boleh juga Tapi kencing secara berdiri tanpa ada mudarat apa-apa boleh dah? Tak boleh Saya pernah pergi Singapura tuan-tuan. Di tempat kencing dia itu garuk kepala gitu. Nak kena duduk kat dalam tandas biasa. Sampai satu tempat, satu ni saya tak tahulah kat mana, yang mana sekarang ni Malaysia pun ada. Bukan kata Malaysia ada, kuku pun ada. Kuku ke kowe pun ada. Yang kalau tekan cerotnya ni di belakang, keluar, tembak. Allah, tuan-tuan. Itu kalau salah tempat tu kena senang tuan-tuan. Jadi bila dia nak bersihkan tu, kadang-kadang air terkuat dia akan terpancut kepada keluar dan menyebabkan kena pakaian kita dan sebagainya. Memanglah orang kata bagus. Kita buat apa nak tiru seperti orang-orang yang berada di barat. Kita bawakan kita punya kedudukan. Islam ini telah ajar. Jangan malu dia rumah kamu tandas cangkuk. Lemah. Tak boleh juga macam tu. Tanda duduk tak ada masalah. Tanda cangkuk pun tak ada masalah. Tapi lebih baik cangkuk. Sebab apa? Cangkuk ni lebih terbukti keberkesanan dia keluar. Tapi bukan semestinya hak badan besar ke, yang sakit ke, nak kena cangkuk juga. Tak. Kalau sunat ke apa dan sebagainya, mesti dia tak mampu. Kan orang yang paralyzed kan, dia tak mampu duduk atas wheelchair dan sebagainya, maka dia adalah ambil Islam ni, dia boleh memudahkan. Tapi jangan kita melangkaui daripada apa yang telah dibataskan. Jadi bila kencing berdiri ni tuan-tuan, bila kencing berdiri, kita dah kencing kat situ, kemudian nak basuh tangan tu, dia ada belah atas dia tu. Rupanya kalau kita ulur tangan tu, macam mana pula dengan keadaan bila kita dah basuh tangan tapi air jatuh, dia punya longkang dia tu tak dalam, terpecik kena seluruh. Oh sama juga. Maka ibadah kita macam mana? Sebab itu di akhir zaman, tuan-tuan kena tahu, di akhir zaman kata Nabi SAW, semua akan melakukan ibadah, tetapi sah atau tidak itu mereka sendiri tidak ketahui. Sebab apa? Berdasarkan apa yang dilakukan pada sebelumnya. Contoh, kita nampak kan orang balik kerja dengan pakaian dan sebagainya macam ni, kita pun kencing berdiri dan sebagainya, tiba terus solat, lepas tu ataupun masuk dalam tandas kan. Kalau kita kat tempat kerja kan, kalau orang lah dia faham tentang agama, dia tahu tempat kerja, okey sediakan selipur. Jadi selipur ni zone dia kat sini, jangan masuk sampai ke kapet-kapet pejabat kan? Sebab kapet pejabat ni, biasa pejabat ni kita ada kapet. Jadi kalau dia basah, dia daripada dalam tandas, kemudian dia bawa sampai ke ni. Orang yang jenis, ada juga orang yang jenis buka kasut, buka stoking jalan kat pejabat. Siapa orangnya? Ni lah tuan-tuan, siapa orangnya. Kadang-kadang tak suka sangat pakai kasut, jadi kita jalan macam ni kat pejabat. Bos tengok pun tak apa, yang penting kita ni lah kan. Jadi benda tu, so akan mengakibatkan kita ni punya perjalanan kita bercampur dengan benda-benda yang disebutkan sebagai ghairu ain ataupun la ain, iaitu najis yang tak nampak. Ni yang bahaya. Kalau najis tu nampak seketul macam tu melekat di sini, nescaya tak ada orang berani nak datang solat ke sini. Tapi najis yang tidak kelihatan, itu yang jadi masalah pada kita. Dan jangan kencing pada kau berdiri. Itu Jadi bila kencing berdiri dan sebagainya, biasa. Kalau biasa benda ni berlaku mana? Malaysia memang lagi banyak lagi. Kat mana? Kat RNA. RNA merah ada sediakan. Ada sediakan. Yalah, mungkin sebab kita ni nak meraihkan pelbagai kaum, maka ada kaum yang kencing berdiri dan sebagainya boleh. Tetapi yang sebagai seorang Muslim, tolong. Ini saya pernah pergi balik Johor tuan-tuan, berhentikan air keruh kan tuan-tuan. Pakai kopiah, pakai baju rehan, datang-datang macam tu.
kita garuk kepala tuan-tuan. Kan? Tak tahulah kalau tak sempat mudarat, tapi kita bersangka baik. Tapi kita ni tengah basuh, lepas dah tu saya tak tahu macam mana dia bersihkan, dia terus masuk, dia terus keluar, basuh tangan keluar. Macam mana pula tu? Tak ada tisu pun di situ, tak ada pun air. Jadi fikir-fikirkan tuan-tuan. Banyak lagi boleh cerita saya, benda sensit-sensit ni segan. Tapi ada benda yang terlepas lah. Ada yang benda tak terlepas, dia nak langgar, sabar. Takut nanti ada yang baru pula kan. Okay. Dan yang terusnya, dan himpunkan olehmu pada istinja antara memakai air dan batu. Nabi kata sebaiknya menggunakan air ataupun batu. Nak gabungkan pun boleh, tak ada masalah. Tapi kita ni jangan cakap ustaz kata macam tu. Dah, bukan kata istinja guna batu. Zaman sekarang ni siapa guna batu kat rumah? Tak ada. Tak ada guna batu. Kalau ada pun pastinya bercalar, tuan-tuan. Bercalar lain macam, tuan-tuan. Jadi sekarang ni cukup memanai guna tangan. Hati tangan ni ada air dan tangan. Kalau guna tangan saja ganti batu, boleh tak? Habis yang kat sini nak melekat kat mana? Sebab itu Nabi kata guna batu. Zaman dulu tak ada. Jadi guna batu. Batu ni pula macam mana? Maka hendaklah engkau sapu pada tempat istinja. Istinja ni cuci lah, bahasa mudahnya. Jangan tuan-tuan istinja. Apa benda istinja? Istinja ni maksud cuci. Hak tuan-tuan kencing ke, tuan-tuan berak ke, hak tuan-tuan cuci tu namanya istinja. Kan? Sama ada sebelum mandi ke, selepas mandi ke, ataupun sekejap lagi nak ditandas ke, nak cuci benda tu.